Polisan dan pembanteras dadah. Datuk Pengerusi, kekuatan seluruh anggota polis di negara kita sekarang adalah sekitar 127 juta. Daripada jawatan sebenar yang sepatutnya diwujudkan ialah 150 juta. Bermakna ada pengurangan. Tumpuan saya ialah apakah pengurangan dari segi pengambilan anggota polis ini ikut menjadikan beberapa ancaman terhadap negara itu dikompromis dengan izin. Sebagai contoh, narkotik misalnya, kekuatan anggota mereka ialah sekitar 5,000 orang. 5,000 orang. Dan masalah dadah ini adalah ancaman yang sangat serius di negara kita. Selama berpuluh tahun, berdekad-dekad, kita bertarung untuk memerangi ancaman dadah. Namun, kita dapati barangkali Menteri nanti ketika menjawab boleh memberikan satu gambaran semasa. Apakah sebenarnya tahap ancaman dadah di negara kita. Namun sekilas pandang dari kacamata orang biasa, kita melihat ancaman ini semakin mengganas dan semakin menggerun dan menakutkan. Apakah ia ada kaitan dengan saiz anggota polis di bawah segmen narkotik ini kecil bilangannya sehingga kan anggota polis tak terdaya atau tak termampu bagi menangani masalah ancaman dadah. Sebelum itu saya ucapkan tahniah semalam di Pulau Pinang, Agensi Penguatkuasa Maritime Malaysia berjaya menahan dengan nilai rampasan hampir 106 juta. Okey. Itu berlaku di laut, adegan kejam mengejar, bertarung nyawa dan sebagainya. Kita ucapkan tahniah kepada mereka. Tapi topik pokok saya ialah ketika ancaman dadah semakin berleluasa, apakah keadaan itu disebabkan oleh saiz bilangan anggota bahagian narkotik ni yang kecil? Saya ambil contoh. Narkotik 5,000, CID 13,000, CID komersial 2,000, special branch 9,000. Apakah boleh, mungkin Menteri boleh memberikan respon nanti, saya tahu cawangan khas ni dia close service. Tapi kerana ancaman sebenar tu, kalau dadah ini, supaya tak dilihat menjadi ancaman tapi semakin kita abaikan, apakah boleh berlaku penyusunan semula struktur keanggotaan ketika cawangan khas itu penting, tetapi menangani ancaman narkotik juga jauh lebih penting misalnya. Kerana kemahiran cawangan khas adalah risik. Narkotik sebelum mereka membuat serbuan besar sudah tentu mereka perlukan juga keupayaan perisikan. Jadi saya ingin bertanya, apakah Kementerian Dalam Negeri ada kesediaan untuk menyusun atur supaya bahagian-bahagian yang diberikan keutamaan harus diberikan kekuatan penambahan anggota. Muhammad, saya nak minta pandangan Muhammad. Cuma komen tentang kes melibatkan kes-kes dadah dan juga kes-kes jenayah. Saya berbincang tentang kes Muhammad Adib. Allahyarham Muhammad Adib, anggota bomba yang telah terbunuh. Dalam peringkat sesi perbahasan sidangan yang lalu, Menteri telah memberitahu bahawa kes itu telah pun disiasat. Tetapi sehingga sekarang tidak ada sebarang keputusan, tidak ada sebarang pertuduhan dibuat. Boleh saya Muhammad komen tentang perkara itu juga? Terima kasih. Terima kasih rakan saya Jelutong. Saya mengikuti jawapan Menteri. Sebenarnya jawapan itu saling tak tumpah seperti mana jawapan ketika PH menjadi kerajaan. Sama saja jawapannya, tak ada sebarang perubahan pun. Cuma hiruk pikuk di luar itu kerana isu itu dijadikan isu politik, seolah-olah tak ada pembelaan semasa kerajaan lepas. Tapi sekarang hakikatnya bahawa untuk mengambil tindakan kepada satu insiden yang melibatkan massa, ya, sangat rumit dalam mengenal pasti si pelaku. Sebab itu saya percaya Yang Berhormat Menteri nanti akan boleh memberikan reaksinya. Saya dipahamkan Yang Berhormat Menteri, Datuk Pengerusi, ladang ketum di negara kita ni hampir 50 ladang. Ladang ni maknanya keluasan 10 hektar ke atas lah, ya, 10 hektar ke atas. 50. Saya dapati kalau di kawasan luar bandar,
bila kita pergi ke sekolah-sekolah, cikgu-cikgu mengadu kita, hampir tak ada sekolah yang bebas daripada masalah ketum dari kalangan pelajar. Ya, kalau di kawasan saya tu yang berhormat, ada kawasan Felda, ada kawasan penempatan Kedah. Pegawai polis di kawasan saya, dia beritahu, Datuk, kami pun dah tak tahu lagi apa nak buat. Kalau cikgu buat pemeriksaan mengejut, periksa beg, pasti ada. Ya. Dan kalau anggota polis pun sudah memberikan keluhan begitu, mereka pun rasa helpless dengan izin, kan? Dengan ancaman dadah satu bab. Dadah sekarang ni nak buat dadah, dia belajar dengan YouTube aja. Dia di YouTube aja. Ya, dadah yang lebih sophisticated. Jadi sebab itu bila saya semak dari segi kekuatan anggota dalam buku perjawatan yang kita dibekalkan, saya tengok angka 5,000 ni terlalu kecil. Saya fikir terlalu kecil. Saya rasa sahabat saya yang berhormat menteri boleh dulukan apa, cawangan khas tu dikecilkanlah. Ya. Dulu ialah masa komunis. Sekarang ni cawangan khas nak tengok kami baik-baik, tak ada apa pun sebenarnya. Cawangan khas nak ligat apa lagi, Podisem pun okey dah. Dulu tak apalah kan dah. Kan nak tengok UMNO. Tak ada dah. Jadi 9,000 cawangan khas, 5,000 narkotik. Payah kita nak tengok. Sedangkan bila beban kerja terlalu berat kepada anggota polis di cawangan narkotik ni, dia kompromis mutu kerja. Jadi ancaman di luar tu tak terbendung. Jadi kita rasa galak sangat. Sedangkan kita nampak potensi penyelesaiannya depan mata dengan penyusunan semula. Ya. Ketika ada beberapa cerita kejayaan di luar, namun masalah ni berterusan. Betul, dia ada isu supply and demand. Selagi ada permintaan, selagi itulah masalah itu berlaku. Namun dari sudut governance-nya, pentadbiran, saya percaya, syiar saya sangat sederhana untuk melihat semula satu peruntukan, tak boleh dikurangkan, kerana mereka perlu risikan ni, perlu bayar. Mana ada risik tak ada bayar langsung. Sedangkan kalau narkotik ni hanya tumpu kepada penguatkuasa dan juga tindakan undang-undang semata-mata, tapi kalau peruntukan keuangan untuk risik terpaksa bergantung kepada cawangan lain, saya semak di sini buku, dia tak boleh. Dia akan menyebabkan mutu kerja dan semangat kerja ketika mereka tengok beban besar, harapan rakyat besar, ancaman terhadap negara dibikul di pundak mereka, kekuatan mereka sangat kecil. 5,000 berbanding 30 juta rakyat. Satu nisbah 6,000 penduduk. Itu satu yang harus kita betulkan segera. Demikian ucapan saya. Terima kasih.